Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak Chat daripada Institut Jantung Negara kembali menemui anda. Hak Chat Saving Life Series minggu ini, minggu ketiga bulan kedua, dan seperti mana yang dijanjikan, bulan ini kita akan memberi fokus tentang penyakit kencing manis ataupun diabetes. Minggu pertama kita telah berbincang bagaimana penyakit kencing manis ini boleh menyebabkan masalah jantung. Minggu kedua kita juga berbincang mengenai bagaimanakah ingin kita ketahui apabila kandungan gula dalam darah kita ini naik ataupun turun, dan apa yang perlu dilakukan jika keadaan tersebut berlaku. Dan pada minggu ini secara khususnya kami akan bawakan kepada anda tentang perbincangan mengenai satu yang cukup menarik tentang diabetes, iaitu mitos dan fakta tentang penyakit kencing manis. Bersama saya adalah Miss Chong Xiao Yin, iaitu salah seorang diabetes educator Institut Jantung Negara. Dan kalau anda ada persoalan apa sahaja tentang kemusykilan tentang topik yang kita akan bincangkan pada hari ini, anda boleh sahaja letakkan komen ataupun soalan anda di ruangan komen melalui Facebook Institut Jantung Negara. InsyaAllah saya akan bacakan dan terus bertanya kepada tetamu kita pada hari ini untuk menjawab segala keraguan anda. Baik. Kita telah pun berjumpa pada beberapa minggu yang lepas bercerita mengenai beberapa fakta. Jadi hari ini kita harus sampaikan fakta-fakta dan juga mitos ini kepada penonton penonton Hak Chat Saving Life Series ini. Ya, betul. Mungkin pada awalnya lah kita faham di Malaysia ini satu daripada 5 orang masyarakat di Malaysia ini didiagnos penyakit kencing manis, dan lebih malang lagi 8.9% daripada jumlah itu tidak pernah tahu bahawa mereka mengidap penyakit kencing manis. Jadi mitos pertama, ada orang beranggapan bahawa adakah penyakit kencing manis ini hanya disebabkan oleh seseorang itu terlebih makan makanan dan minuman manis. Okey, macam ni, kalau untuk penyakit kencing manis ini sebenarnya bukan disebabkan kita makan terlebih makanan yang manis ataupun makanan gula sahaja. Dia salah satu faktor, dia ada risiko lah untuk contribute kepada masalah kencing manis ni. Penyakit kencing manis ni sebenarnya dia ada pelbagai dia punya risiko dia untuk nak dapat penyakit kencing manis. Seperti kadang-kadang dia akan disebabkan ada history daripada parents yang ada masalah kencing manis, ataupun ada history daripada sibling ada masalah kencing manis, mungkin dia ada risiko lebih tinggi. Dan selain daripada yang tu, pemakanan pula dia sebenarnya salah satu contributor. Kalau kita makanan kita tak jaga untuk masa yang sangat panjang, dia akan menyebabkan kita punya masalah kencing manis juga, tetapi dia tak termasuk untuk makanan manis sahaja. Kadang-kadang macam makanan macam nasi, dia tak manis tapi dia tetap ada kandungan gula sebab karbohidrat ada kat dalam akan tukar kepada sejenis glukos kat dalam badan kita. Dia akan menyebabkan gula kita akan tinggi juga dalam darah kita. Seperti yang tu, kalau macam berat badan kita pun salah satu risiko juga untuk dapatkan risiko kita akan lebih tinggi untuk dapat penyakit kencing manis ni juga. So beberapa faktor ni akan menyebabkan contribute lah risiko untuk dapat kencing manis lagi tinggi daripada orang yang biasa. Ya, dan mitos bahawa makan benda manis banyak-banyak menyebabkan kencing manis itu, dia betul, separuh betul, tetapi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan seseorang itu boleh terkena kencing manis. Mungkin secara ringkasnya, bagaimanakah sebenarnya rawatan kepada pesakit kencing manis ini? Okey, kalau kita kata rawatan untuk pesakit kencing manis, sebenarnya dia perlu beberapa aspek untuk nak kawal kencing manis lebih baik. Sepertinya kita akan perlukan guna ubat-ubatan untuk nak kawal kita punya bacaan gula dengan kencing manis kita. Dengan lagi satu, kita akan perlukan buat modifikasi daripada kita bergaya hidup, termasuk macam kita punya diet, kita punya exercise ataupun kita punya physical activity lah. Semua ni adalah satu management untuk kita nak manage kita punya kencing manis ni. Jadi ia lebih kepada diet dan juga pengurusan diri dengan kita punya ubat-ubat daripada doktor yang bagilah. Itu secara ringkasnya rawatan kencing manis. Mungkin mitos kedua kita boleh sentuh. Ada orang kata bahawa apabila telah pun didiagnos kencing manis, kita perlu ambil ubat. Jadi ubat tersebut akan menyebabkan masalah buah pinggang. Buah pinggang rosak. Betul ataupun tidak? Okey, memang kalau kita akan jumpa banyak pesakit akan bagi tahu kita sebab apa kalau kita tanya pasien kenapa kita tak dapat komplek ubat semua tu, jawapan memang kita akan selalu dapat ialah ubat kencing manis akan menyebabkan buah pinggang kita rosak. Tetapi hakikat dia sebenarnya ubat kencing manis tak akan menyebabkan buah pinggang kita rosak sebenarnya.
Yang ubat kencing manis sebenarnya dia tolong kita nak kawal kita punya kencing manis untuk masa jangka yang panjang lah. Jadi adakah apabila seseorang itu mengidap kencing manis akan ada risiko untuk pesakit tersebut terkena sakit buah pinggang? Okey, risiko dia akan ada kalau pesakit kencing manis ni tidak dapat jaga dia punya pesakit punya bacaan gula untuk masa jangka yang panjang. So dia lama kelamaan gula yang sentiasa sangat tinggi ni sebenarnya akan menyebabkan kita punya saluran darah rosak. So kerosakan saluran darah ni akan menyebabkan kita punya blood flow tu akan lebih lambat sikit lah. So once dia ada lambat, dia akan menyebabkan komplikasi-komplikasi yang banyak. Komplikasi kencing manis sebenarnya kita dapat nak prevent sebenarnya kalau kita boleh jaga kencing manis kita lebih baik. So kawalan kencing manis yang baik sebenarnya termasuk kita akan kata dia dari banyak aspek. Dia bukan setakat kita rasa saya cek gula saya okey, saya tak ada masalah, yang tu ialah kawalan baik lah. So kalau tengok daripada kita punya screen sini, kita boleh tengok ada komplikasi yang kita menunjukkan, seperti kalau komplikasi kencing manis adalah lebih sebenarnya dari kepala hingga ke kaki semua ada komplikasi kalau kita punya kencing manis tak dapat kawal dengan baik. So dia termasuk risiko dia akan lebih tinggi kalau diabetes kita kawal tak baik, termasuk kalau kita akan dapat risiko yang lebih tinggi untuk kena stroke, untuk gula yang sentiasa sangat tinggi. Lepas tu kita punya mata, kita akan terjejah juga penglihatan kita. Mungkin kita akan risiko dapat kena buta sebabkan kita punya saraf kita dengan saluran darah kita dah rosakkan mata kita. Lepas tu kita pergi ke jantung juga, dia akan menyebabkan saluran darah kita blok semua tu. Yang paling penting yang kita tadi cerita tentang buah pinggang kita. Buah pinggang kita akan rosak sebenarnya pun disebabkan gula kita, kencing manis kita tak dapat kawal dengan bagus untuk masa jangka yang panjang. Kalau kencing manis kita tak dapat kawal untuk masa jangka panjang, dia sentiasa sangat tinggi. Lama kelamaan sebenarnya semua saluran darah dengan saraf kita pasti akan rosak punya. So untuk macam mana kita kategori kawalan baik dengan tidak baik, yang warna hijau kolom tu, warna hijau punya kolom tu dia akan menunjukkan kita kata baik dengan tak baik. Kalau kita nak kawal kita betul-betul nak kurangkan risiko kencing manis untuk dapatkan komplikasi kencing manis, kita kena dapat gula puasa. Gula puasa kita. Gula puasa. Masa kita dengan puasa lah. Oh, puasa daripada gula. Bacaan gula puasa kita, katakan kita bila kita consider gula puasa kat rumah ialah masa kita awal pagi sebelum bangun, sebelum makan sarapan pagi. First darah yang kita cek tu, yang tak minum apa-apa, tak makan apa-apa, bacaan tu ialah gula puasa, bacaan gula tengah puasa lah. So kalau dia kawalan baik, dia kena 4.4 hingga 7 dalam lingkungan tu. Tapi kalau dalam keadaan berpuasa itu seseorang itu minum air, contoh air mineral yang zero kalori, yang tak ada kalori, air mineral boleh. Dia tak consider makanan lah sebab dia tak kontribusikan karbohidrat ke dalam kita punya darah semua tu. Lepas tu kalau kita cek bacaan gula kita, kalau consider kencing manis kawal dengan baik, maka bacaan gula selepas makan 2 jam kita cek gula, dia kena kurang daripada 8.5. So kalau yang lagi satu indikator yang kita akan tengok ialah HbA1c. HbA1c ni sebenarnya ialah untuk kita tengok kita punya kawalan kencing manis purata bacaan gula kita untuk 3 bulan. Dia kena kurang daripada 6.5%. Baru kita akan kata kategori ni consider kawalan yang baik. Kalau kita kata sentiasa saya punya bacaan HbA1c lebih daripada 8, yang dalam kotak warna merah tu lah, bacaan semua tu ialah yang kita kata sentiasa kawalan kita tak baik. Kalau sehari 2 hari you dapat bacaan lebih daripada, lepas makan dapat bacaan 8.5 ke atas, semua tu consider okey, tapi sebab sekali-sekala sahaja, dia bukan untuk masa jangka yang panjang. Macam kalau continuous 3 bulan, 2 bulan ataupun 10 tahun, 5 tahun macam tu sentiasa sangat tinggi, so dia punya kerosakan saluran darah dengan saraf akan berlaku. Maksudnya bacaan data sebegini hanya perlu diambil oleh pesakit kencing manis ataupun orang biasa juga perlu melihat kadar dan juga bacaan seperti mana yang telah ditunjukkan sebentar tadi. Okey, kalau bacaan yang tadi saya tunjuk tu ialah bacaan untuk pesakit kencing manis yang dia memang dah diagnose sebagai ada masalah kencing manis. Kalau untuk orang yang sihat yang belum diagnose untuk dapat ada masalah kencing manis, dia punya sasaran adalah berbeza daripada untuk pesakit yang ada masalah kencing manis sebenarnya. Kalau untuk orang yang tak ada diabetes, bacaan gula puasa kena kurang daripada 5.
Lepas tu selepas makan dia kena kurang juga. Semua tu dia akan lain sikit daripada compare dengan pesakit yang ada kencing manis. Okey. Ada soalan daripada rakan kita di Facebook ini, Muhammad Haikal Abdul Hanif. Saya rasa sebelum saya sentuh soalan dia berkaitan dengan ubat. Kita tanya dulu, kita beralih dulu kepada mitos seterusnya. Orang kata apabila kita telah pun didiagnos oleh penyakit kencing manis ini, kita akan ambil ubat-ubatan seperti mana yang disarankan oleh doktor dan juga farmasi dan juga educator IJN, educator diabetes lah. Cuma apabila keadaan darah telah pun stabil, adakah seseorang itu boleh menghentikan pengambilan ubat tersebut? Okey, kalau untuk macam ubat-ubatan yang doktor sudah start, kalau katakan you nak berhenti ubat, sebenarnya kita tak boleh berhenti ambil ubat kita sesuka hati macam tu sajalah. Apa-apa perubahan ubat memang kita tak boleh berhenti sahaja. Dia perlukan ada macam consultation daripada doktor sebenarnya. Dan saya rasa dia sesuai dengan soalan ini. Muhammad Haikal ini bertanya, dia kata, kenapa bila ambil ubat-ubatan diabetes dalam masa sesingkat terjadi kaki kebas dan saraf sengal? Contohnya dia Micron dan metformin. Okey. Sebutan saya pun agak ni. Sebab nama ubat semua. Tak apa. Saya rasa yang Encik Haikal yang sebut tu ialah ubat metformin dengan Damicron. So kita kalau kita ada masalah macam ni, sebenarnya saya sekarang daripada live kita tak tahu apa you punya Encik Haikal punya history kencing manis ataupun you punya laporan darah semua tu. Yang kita boleh kata sebenarnya kalau ada masalah macam ni, simptom-simptom, sebenarnya apa yang kita kena buat, kita kena pergi balik ke doktor, bagi tahu doktor apa masalah yang kita menghadapi masa kita tengah ambil pengambilan ubat-ubat yang diorang bagi semua ni. Doktor akan ambil history yang lebih mendalam, assessment semua tu kita kena buat, baru kita boleh tahu apa adakah disebabkan ubat kencing manis ni menyebabkan ada simptom-simptom begini, ataupun mungkin dia perlu tukar ubat, mungkin dia punya kawalan kurang baik, dia kena tukar ubat semua tu. Semua daripada masa assessment dengan doktor, kita kena buat perubahan. Kita kadang-kadang macam kebas-kebas, lepas tu ada masalah kebas dengan apa? Masalah kebas dengan kaki sengal saraf. Sengal saraf dengan kebas-kebas. Sebenarnya kadang-kala dia ada banyak ada banyak faktor juga. Kadang-kala kalau kita punya saraf sudah dah rosak, mengalami kerosakan saraf semua, kita pun akan rasa kebas-kebas tangan juga semua tu. Tetapi kadang-kala ada pesakit simptom dia adalah lain, kita tak tahu. So paling baik kita kena buat doktor ataupun pengajar diabetes kena buat assessment yang further, baru kita boleh tahu adakah disebabkan benda masalah yang lain sebenarnya. Ya. Dan apabila kita bercerita mengenai perlunya ambil ubat ni sehingga orang kata sampai selama-lamanya, ya betul. Sebab dia takkan heal, dia takkan fully heal kan, kencing manis ini kan. Jadi kenapa perlu ambil ubat itu untuk selama-lamanya? Sesuai dengan soalan kedua ini, katanya sesuatu ubat diabetes akan konsum selamanya, tanda soal, atau hanya dalam satu jangka masa. Okey. Saya rasa dia sebenarnya ialah macam ni. Kadang-kadang ubat sejenis ubat yang doktor dah start untuk pesakit kencing manis, dia tak semestinya akan dapat kawal kencing manis dia untuk selama-lamanya. Sebab penyakit ni sebenarnya ialah macam penyakit kencing manis adalah satu penyakit yang berterusan, dia progresif. So mungkin masa kita diagnose kita ada masalah kencing manis, kita dah tahu doktor dah start sejenis ubat. Tapi mungkin dalam masa 3 bulan, 4 bulan kita punya bacaan gula tak dapat mencapai target yang bagus, kawalan yang bagus, doktor akan tambah jenis ubat yang lain. Dia depends kepada keadaan pesakit. Sebab benda ni sangat individual lah. So dia tak ada kata macam ubat pesakit A boleh makan 2 jenis ubat untuk kawal kencing manis. Untuk mungkin jangka masa dalam setahun 2 tahun tak ada perubahan ubat. Tetapi ada certain patient pesakit B, dia akan ubah ubat sentiasa untuk nak sesuai kawal dia punya kencing manis. Sebab penyakit dia akan berlainan, management dia akan lain-lain sebenarnya. Jadi ia bergantung kepada setiap individu. Dan itu pentingnya anda sentiasa buat regular check up dengan doktor dan juga pusat kesihatan yang anda rujuk itulah. Jadi mitos seterusnya, pesakit merasakan apabila telah pun diberi insulin itu adalah satu rawatan yang terakhir sekali untuk penyakit kencing manis. Adakah ia betul ataupun bolehkah insulin itu diletak pada awal rawatan? Okey, macam ni, sebab tadi kita ada cerita sebenarnya penyakit kencing manis ni sebenarnya ialah penyakit yang berterusan. Dia tak akan macam kita makan sejenis ubat dia akan sembuh terus. Penyakit kencing manis ni
kita tak dapat nak sembuhkan penyakit kencing manis. Kita cuma boleh dapat kawal dia dengan lebih bagus, sama ada kawal dia baik ataupun kalau kita tak nak jaga langsung, kita tak dapat kawal dia baik lah. So dia bukan sebabkan ubat yang makan tu, katakan kadang-kadang doktor akan bagi pil ubat kencing manis, dia tak semestinya sebab pil tu dah tak dapat nak jaga kencing manis kita, so kita kena start insulin. Tidak, sebenarnya progressively, maksudnya berterusan ni, sebab in between kalau kita punya gula tak dapat kawal dengan baik, kita akan tambah lagi ubat yang lain. So dia akan keep on tambah ubat untuk nak betul-betul kawal, sebab tadi kita dah cerita penyakit ni berterusan. So kebanyakan pesakit lepas 5 hingga 6 tahun diagnose ada masalah kencing manis, kebanyakan pasien memerlukan insulin terapi untuk menolong dia untuk lagi baik kawalan dia. Daripada graf tadi kita boleh tahu, kadang-kadang kita nampak bacaan gula, oh saya dah start ubat, mungkin sejenis ubat, oh kawalan saya baik, tapi ubat tu tak dapat nak konsisten kawal you punya kencing manis untuk lama. So tak lama kemudian, mungkin setahun later, doktor depends, kadang-kadang doktor lebih kurang lepas setahun baru start ubat yang lain lagi, tambah, dia keep on tambah macam tu. Okey, ketakutan orang sekarang apabila telah pun didiagnose penyakit kencing manis itu, insulin itu perlu diambil secara suntikan. Yep. Jadi ngilunya, kalau saya bayangkan suntikan di perut sangat ngilu dengan jarum tersebut. Adakah ia sakit ataupun jarum itu ada banyak saiz? Okey, sebenarnya kita pun akan menghadapi satu masalah kalau pesakit datang doktor nak start insulin, dia akan rasa insulin injection tu sangat sakit. Sebenarnya insulin injection sekarang dah kita kata tak sakit langsung ataupun dia tak sakit sebenarnya. Pesakit mungkin akan rasa dulu, mungkin dia akan fikir, oh yang dulu yang kita pakai jarum yang besar semua tu dengan syringe semua, tapi dengan teknologi sekarang yang terbaru, kita punya insulin semua dalam pen. Macam kita punya ball pen sebenarnya dia dalam size pen. So sebenarnya sangat senang, kalau dapat dari gambar sana kita boleh tengok dia dalam pen, ubat dah isi siap-siap. Dia akan sangat comfortable untuk pesakit bawa. Untuk pesakit lelaki dia even boleh letakkan poket sebab dia memang pen size. Kalau female patient dia boleh bawa melalui dengan handbag, dia orang letak dalam handbag lah. So jarum pun sekarang kalau dia dah banyak tahun ikut teknologi terbaru sekarang, sebenarnya jarum pun ada yang size yang sangat kecil. Yang pendek punya saiz. Dari dulu memang kita punya jarum mungkin ada 18 mm, ada 12 mm semua tu. Tetapi sekarang kita punya jarum paling pendek, kita akan recommend patient yang baru start insulin ke ataupun yang guna insulin lama, sekarang kita ada pilihan jarum insulin 4 hingga 6 mm. Dia bergantung kepada pesakit tersebut memilih ataupun akan diberi nasihat oleh doktor? Kita akan memberi nasihat juga. Depends juga, kadang-kadang ada pesakit dia dah comfortable, dah lama guna 5 mm tak ada masalah, kita akan remain biar dia guna 5 mm sahaja. Tapi kalau 4 mm jarum, kita akan recommend sebab kita akan bagi ubat tu masa kita injek insulin lebih efektif. Sebenarnya kita nak insulin tu betul-betul masuk kita punya bahagian lemak dalam badan kita. Sebab insulin kena injek kat bahagian lemak sebenarnya. Kalau panjang sangat akan masuk ke dalam muscle. Banyak lagi sebenarnya kita nak bincangkan. Separuh masa pertama telah pun habis. Banyak sebenarnya soalan daripada Facebook. Saya sebutlah nama sikit. Terima kasih kepada Rafiu Johari. Nanti saya akan tanyakan soalan anda. Ada juga Wano Azila, ada Haikal, banyak berinteraksi dengan kita. Ada Razif Tajudin. Sebentar lagi selepas rehat ini kami akan tanyakan soalan anda terus kepada Miss Jo. Kita berehat seketika. Get to know your heart with Dr. Heart. Are you at risk of heart attack? You are over 35 years old. Your family member had heart attack at young age. You are a smoker. Your BMI 25 or greater, especially if you have excess fat around your waist. You do not practice a healthy lifestyle and exercise. You suffer from high blood pressure and diabetes. You have not been to any health examinations. Register yourself for a heart examination with us at IGN today. Didiagnose penyakit kencing manis, saya rasa ini adalah sesi yang perlu untuk anda tengok kerana ia boleh mencerahkan apa pemahaman yang anda tidak faham. Kita mulakan dahulu untuk sesi kedua ini dengan soalan di Facebook ini. Saya mulakan dengan soalan daripada Rafiu Johari. Dia tanya, apakah prosedur yang boleh cek kaki kalau kebas kepada pesakit diabetes ini?
Alright, untuk kita kata pemeriksaan kaki ni sebenarnya kita kita punya IGM punya diabetic clinic, kita boleh ada menawarkan servis untuk kita pesakit kencing manis untuk cek kaki, sebenarnya pemeriksaan kaki kita kata. Sebab pemeriksaan kaki ni kita akan cadangkan untuk pesakit kencing manis tetap kena buat setiap tahun, sekurang-kurangnya setiap tahun sekali, untuk memastikan kita punya kaki tu dapat kita punya saraf semua tu tak ada menghadapi kerosakan. During pemeriksaan tu kita akan bagilah nasihat, kita akan tengok keadaan pesakit, lepas tu kita akan bagi nasihat accordingly kepada dia punya finding nanti. So biasanya kita akan kata yang tu kita panggil diabetic food assessment. Memang ada dalam kita punya IGN diabetic clinic, lifestyle clinic kita memang ada provide servis ni untuk semua public. Sebenarnya is open to everyone. Kalau dia betul-betul, kalau you ada macam ada simptom-simptom rasa kebas kaki semua tu, you risau semua, you boleh datang ke klinik kita. Kita boleh ada educators yang dalam klinik kita boleh doktor menawarkan servis yang ni lah untuk cek. Ya, saya harap itu menjawab soalan daripada Raziu. Sekarang soalan ini, saya rasa dua soalan ini saya boleh gabungkan. Soalan pertama daripada Razif, saya diberikan ubat diabetik metformin tapi saya tak consume langsung. Sebaliknya saya amalkan IF, fasting, iaitu intermittent fasting, yang mana resultnya bacaan HbA1c dari 8.6 turun ke 5.6. Tapi saya kehilangan 10 kg berat. Adakah ini sesuatu yang baik? Dan soalan kedua ini daripada Facebook Malaysia Kini, kalau bacaan HbA1c dah stabil bawah 6.5 untuk beberapa tahun, boleh ataupun tidak berhenti ubat? Maksudnya kedua-dua pesakit ini, kedua soalan ini bertanya tentang ubat. Perlu tak sambung? Okey. Okey, macam ni. Yes, tadi kita kata lifestyle modification, kita kata perubahan gaya hidup kita dapat tolong kita punya diabetic management dalam diabetic management. So kadang-kadang je tadi kata lepas HbA1c dah stabil, perlu ke tak saya nak sambung ubat semua tu, ataupun HbA1c saya dah normal, perlu tak saya sambung makan ubat? Yang satu mesej yang paling penting, kencing manis yang kita dapat kawal sekarang, kalau bacaan gula kita dah stabil, sebenarnya disebabkan ubat yang kita makan tu. Katakan yang tengah makan ubat lah, yang ubat yang tengah makan tu yang tolong kita kawal kencing manis kita, bagi bacaan gula kita stabil. That's why kita dapat HbA1c let's say tadi yang kurang daripada 6.5. Ini disebabkan ubat yang ubat metformin yang dia tengah makan tu yang dapat kawal kencing manis dia. That's why gula dia stabil untuk 3 bulan sebelum dia cek darah tu lah. So katakan yang dalam try guna buat macam modification lifestyle, kita buat diet semua tu, IF ke tak kisah semua tu, kita punya HbA1c dah normal balik. So tetapi kita kena ingat, tadi kita dah cakap, tadi kita ada beritahu, kita punya penyakit kencing manis ni dia tak dapat nak sembuh. Dia akan progressively berlaku, dia akan berterusan punya. Mungkin sekarang diet yes dapat tolong kita kawal HbA1c kita dengan baik, tetapi kita kena pantau gula kita. Kita kena make sure ada proper follow up dengan doktor, continue follow up dengan doktor untuk memastikan kita punya bacaan gula dalam kawal. Mungkin sekarang metformin tu tak perlu makan, sudah tak perlu makan, tetapi kena dapat nasihat daripada doktor. Kita tak boleh berhenti ubatan untuk diabetik punya rawatan diabetik ni untuk pada kita punya sendiri punya decision lah. Decision tu sebenarnya kena review by doktor yang kena buat bagi suggestion apa yang kita boleh buat lepas ni. Ataupun kalau doktor kalau rasa dia boleh continue dengan diet dulu, doktor definitely akan suruh dia pergi balik dengan diet. Tetapi apa-apa changes ke ubat, tak rasa ada alahan ke, ada rasa lepas makan bacaan gula sangat rendah ke, tak sesuai, ada alergi, pergi balik ke doktor yang bagi ubat tu, bagi bincang dengan diorang akan lebih tahu penyakit dengan situasi condition penyakit encik ataupun penonton kita, baru kita boleh ubah ubat. Doktor akan ubah ubat sendiri. Jadi mesejnya ringkas, apa sahaja keputusan dalam pengambilan ubat-ubatan untuk merawat kencing manis harus didasari dengan nasihat dan juga recommendation daripada doktor anda. Jadi ini sangat penting kerana ia melibatkan tentang kesihatan anda. Bukan kita nak hidup sekarang, tapi kita nak hidup selama-lamanya, insya-Allah, kalau ada rezeki untuk umur panjang. Seorang lagi, Wan Nur Azila bertanyakan, seorang pengidap kencing manis dan baru-baru ini telah pun diserang sakit jantung, 3 saluran telah pun tersumbat. Apakah advice doktor untuk pasien seperti ini?
saluran jantung mungkin telah tersumbat, sebutan nestomy. Kita tengok sikit kalau kita punya penonton tanya tentang Wano Azila, dia tanya tentang penyakit kencing manis yang baru tahu, dia baru didiagnose sebagai ada masalah kencing manis, yang lepas tu dia ada masalah jantung semua. Saya tak dapat nak bagi suggestion apa pun melalui platform kali ini, sebab saya rasa doktor akan lebih, doktor yang diagnose ataupun yang bagi rawatan tu akan lebih tahu pesakit punya keadaan. Doktor akan bagi yang suggestion yang terbaik untuk pesakit sebenarnya. Sebab benda ni terlalu general, saya tak tahu keadaan kita tak tahu keadaan pesakit tu macam mana masa tu ataupun sekarang, kita tak tahu. So apa-apa ada ni kita kena pergi balik kat doktor sebenarnya. Ya. Kerana itulah dalam IJN ini terdapat doktor yang merawat pesakit kencing manis dan juga ada tenaga pengajar untuk mengajar anda tentang lifestyle, tentang bagaimana anda harus hidup jika anda seorang pengidap kencing manis. Mungkin mitos seterusnya, pesakit sudah menjalani semua rawatan termasuk pengambilan ubat, diet dan juga pengamalan hidup sihat seperti mana yang telah pun disarankan oleh Diabetes Educator Institut Jantung Negara contohnya. Jadi dalam keadaan mereka sudah pun stabil, adakah mereka boleh abaikan diet dan gaya hidup sihat? Kalau tadi kita tanya abaikan ubat, sekarang diet dan gaya hidup sihat. Okey, sebenarnya penyakit untuk nak manage kencing manis ni, penyakit kencing manis ni, dia sebenarnya ada 4 aspek yang penting untuk kita nak manage diabetes kita dengan baik. So sebenarnya dia tak boleh kurang, kita tak buat salah satu part. So macam kalau kita dah makan ubat semua tu, memang kita kena comply. Tadi kita dah bagi tahu kita kena comply. Tetapi kita tak boleh lupa lifestyle kita pun sangat penting juga. Sebab kalau kita tak jaga kita punya lifestyle semua, makan ikut kita nak makan apa-apa, kita punya kawalan kencing manis tetap akan tak dapat dikawal dengan baik. So at the end, kita punya risiko untuk dapat komplikasi kencing manis pun sangat tinggi. So kalau kita kata diabetes management, sebenarnya ini termasuk kita punya makanan yang seimbang. Kalau kita ikut recommended daripada Kementerian Kesihatan, memang kita akan suruh pesakit kencing manis makan ikut portion suku-suku separuh sebenarnya. Suku ialah karbohidrat dalam plate kita, suku ialah karbohidrat, suku ialah kita punya protein. Kita akan lebihkan separuh portion tu untuk kita punya sayur dengan kita punya buah-buahan. Lepas tu kita punya regular exercise, kita sekurang-kurangnya satu minggu untuk pesakit kencing manis kena exercise sekurang-kurangnya 150 minit setiap minggu. So cadangannya ialah lebih kurang 30 minit satu hari lah sebenarnya. Lepas tu kita pesakit kencing manis kena check gula dengan lebih regular sikit, sebab kita kena tahu semua modification yang kita buat, kita makan ubat, kita buat exercise, kita buat penjagaan makanan, ada tak saya punya management ni baik. Kalau kita tak tahu bacaan gula kita dalam rumah, kita tak tahu kita punya proses macam mana, progression kita macam mana, kita pun tak dapat tahu juga kita punya kawalan macam mana sebenarnya. Dengan ubat lah tadi saya sebut, pengambilan ubat sangat penting. Pengurusan untuk pesakit kencing manis, healthy plan, healthy meal plan, suku-suku separuh, anda boleh refer kepada laman web Kementerian Kesihatan Malaysia. Banyak tips tentang pemakanan sihat di sana. Seterusnya, mitos seterusnya, ini biasa yang kita dengar. Adakah penyakit kencing manis ini hanya boleh didapati ataupun hanya orang tua sahaja yang dapat penyakit kencing manis ini? Okey, kalau penyakit kencing manis ini tak semestinya berlaku kat orang tua dah sekarang. Sekarang benda ni kita katakan dia dah sangat common. Kadang-kadang even pesakit yang dia boleh berlaku kat pesakit biasanya yang kita katakan ialah diabetik jenis kedua lah ya. Dia bukan daripada congenital ataupun dia bukan sebabkan genetik, bukan sebabkan kita punya perubahan kita punya sel badan semua penyakit. So kalau penyakit jenis kedua dia more tu sebabkan risiko faktor kita yang tinggi, macam kita punya diet semua tu. So dia tak semestinya berlaku kat orang tua sahaja. Even kadang-kadang pesakit umur 20 lebih, 30-an pun akan berlaku juga penyakit kencing manis ni. Saya nak kongsikan satu fakta. Ini sempat saya baca sumber daripada laporan pada tahun 2014 oleh International Diabetes Federation. Kira-kira
secara globalnya lebih kurang dalam 500,000 kanak-kanak telah pun didiagnose ataupun menghidap penyakit kencing manis jenis 1. Itu seluruh dunia. Maksudnya penyakit kencing manis ini bukan sahaja berisiko untuk kita sebagai orang dewasa ataupun orang tua, tetapi kanak-kanak juga boleh berisiko untuk terkena penyakit kencing manis ini. Mungkin tadi Miss Chong ada kongsikan tentang mungkin ada background genetik, keturunan dan juga lifestyle, itu yang paling penting sekali. Dan mitos seterusnya, ada orang juga kata kalau dah kena penyakit kencing manis ini, adakah apabila terkena luka itu lambat sembuh dan juga senang lagi dijangkiti kuman lain? Okey, kalau untuk macam kita punya proses luka tu sembuh akan lebih lambat sebenarnya kalau kita punya kencing manis kawalan kita kurang baik. So kalau kawalan kencing manis kita kurang baik, tidak dapat kawal dengan baik, kita punya luka mungkin ada risiko susah nak sembuh. Kadang-kadang ada pesakit dia punya risiko untuk nak dapat balik jangkitan kuman tu adalah lebih tinggi sebab kawalan gula, sebenarnya kawalan kencing manis dia kurang baik masa tu. So dia tak akan, kalau kawalan kencing manis dia baik, luka dia sebenarnya healing speed dia akan lebih kurang sama sahajalah. Mungkin ini salah satu soalan saya rasa kita semua nak dengar jugalah. Ada orang kata apabila terkena penyakit kencing manis ini, ada rawatan alternatif. Contohnya macam masyarakat Melayu percaya tentang herba-herba dan sebagainya. Adakah ada satu soalan ni daripada Haikal juga tanya, herbal versus drugs, maksudnya perubatan moden versus perubatan tradisional. Okey, yang mana lebih efektif? Ya. Ataupun boleh ke tak? Ya, boleh ke tidak ataupun yang mana lebih efektif? Okey, sebenarnya setakat sekarang perubatan herbal semua ni kita tak dapat lagi proven daripada macam kita punya study semua tu, research ke apa. Kita memang tak galakkan pesakit kalau dia dah on treatment, pesakit kencing manis dah on treatment, memang comply dengan ubat pil yang ditawarkan oleh doktor sebenarnya. Sebab kalau kita ada overlap ubat semua ni, dia akan menyebabkan ada masalah yang lain sebenarnya. Kadang-kadang ubat-ubat herbs ni kita tak tahu, herbs ni sangat general, kita tak tahu efek dia apa. So kita takut kadang-kadang yang ubat semua tu akan menyebabkan masalah yang lain sebenarnya. So paling baik kita pergi balik kepada doktor, bawa herbs tu dengan ubat yang kita tengah makan tu, bawa balik ke doktor, jumpa bagi tahu doktor apa masalah yang kita menghadapi. Sebab sangat general ubat herbs, kadang-kadang kita tak galakkan macam suruh pesakit sambung semua tu ubat. So kita kena tengok keadaan pesakit, dan saya tak akan kata dia efektif lah untuk penjagaan kencing manis. Maksudnya apa yang anda perlu lakukan, anda perlu berlaku jujur, pergi jumpa doktor, cakap apa yang anda ambil itu, supaya assessment itu boleh dilakukan oleh doktor tersebut. Saya rasa menjawab soalan daripada Cahaya Bulan, ditanya tadi, apa nasihat doktor untuk pesakit turut mengambil ubatan herba dalam masa yang sama ambil ubatan hospital. Telah pun dijawab, dan mungkin ini soalan yang terakhir dan kita tak punya banyak masa. Terima kasih kerana menonton kami. Betul ke sayuran yang pahit, contohnya peria dan air ataupun air yang pahit ataupun benda alternatif sebegitu dapat menurunkan glukos level gula? Setakat ni kita tak dapat nak kata dia betul ke tidak, sebab dia tak ada proven punya study. Tak ada scientific proven. Jawapan cukup ringkas. Cuma apa yang ditawarkan di IJN untuk kalau yang menonton ini mungkin pada awalnya masih lagi dalam fasa awal terkena penyakit diabetes, apa yang ditawarkan oleh IJN? Sebenarnya kalau untuk servis kat IJN Diabetic Clinic, kita ada beberapa servis yang kita akan tawarkan kepada pesakit kencing manis sebenarnya. Dia tak semestinya untuk pesakit IJN sahaja, dia juga untuk pesakit yang public lah sebenarnya. Kita open to public kat masyarakat luar. Kalau you ada rasa menghadapi masalah untuk nak kawal kencing manis, untuk masalah macam gula puasa tinggi ke, atau gula selepas makan 2 jam lepas makan, you check sendiri adalah lebih tinggi, ataupun ada faktor-faktor semua tu. Sebenarnya kat IJN ada servis-servis yang untuk tolong pesakit-pesakit semua untuk handle dia orang punya penyakit kencing manis. Daripada diabetic education, sebenarnya kita akan ajar pesakit macam mana nak mengenali dia punya risiko untuk jaga self management. Sebenarnya kita kata pengurusan diri dan kencing manis. Lepas tu continuous glucose monitoring, CGM ni pun untuk satu teknologi yang baru untuk kita boleh tengok kita punya
bacaan gula kita untuk 7 hari, kita akan dapat report tu dalam lepas 7 hari kita pasang device ni sebenarnya. So setiap 5 minit dia akan check kita punya gula automatic sensor. Lepas tu yang tadi ada penonton tanya juga tentang yang food assessment tu, yang pemeriksaan kaki tadi kita dah cerita. Kita akan tengok pesakit kencing manis kalau dia ada simptom macam sakit kaki, kalau masa jalan dia akan rasa sakit kaki, lepas tu dia rasa kebas semua tu, kita galakkan pesakit datang ke IJN punya klinik untuk buat food assessment ni, sebab dia dapat tolong pesakit tahu sama ada tak masalah saluran darah yang dah block. Sebab kadang-kadang kalau kita tak tahu untuk long term saluran darah kita dah rosak, dia akan menyebabkan ada masalah macam komplikasi yang amputation tu lah. Dan lagi satu ialah POCT HbA1c untuk kita tengok kita punya bacaan gula untuk 3 bulan punya kawalan. Itu yang ditawarkan di Institut Jantung Negara untuk mengurus penyakit kencing manis anda. Soalan terakhir daripada Facebook Malaysia Kini daripada Fauzi Som. Terima kasih Fauzi Som. Bolehkah pesakit kencing manis menderma darah? Kalau dia dapat fulfill kita punya PDN, kita punya PDN punya requirement semua tu, tak ada masalah semua. Pesakit kencing manis kalau tak ada restriction daripada PDN should be okay, tak ada masalah. Dia ada kita punya pusat darah negara, dia ada kriteria untuk pesakit nak derma darah semua tu. Dia akan tengok sel darah merah kita semua, lepas tu berat badan semua tu. Dia akan tengok kalau fulfill PDN kata okey, tak ada masalah untuk derma darah, so dia akan proceed bagi pesakit derma darah. Ya, maksudnya kalau anda pesakit diabetes, pesakit kencing manis ada keinginan untuk menderma darah, pergi saja ke pusat derma darah. Mereka akan assess anda boleh ataupun tidak, mereka akan tentukan. Yes. Baiklah, jangan lupa untuk tonton kami pada minggu depan. Minggu depan juga kita akan memberi fokus kepada pesakit kencing manis ini, dan fokusnya lagi kita akan betul-betul spesifik bercerita tentang apa yang akan terjadi kepada kaki anda kalau anda terkena penyakit kencing manis. Itu pada Rabu minggu depan. Jangan lupa untuk terus bersama saya. Terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita pada hari ini, Chong Xiao Yin, salah seorang Diabetes Educator Institut Jantung Negara, dan juga saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Diabetes Sedunia. Kesedaran kita tentang penyakit kencing manis, khususnya pengambilan gula, itu amat-amat penting dalam kehidupan seharian. 3 minggu kita berbicara mengenai diabetes, gula adalah kata kuncinya. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Terima kasih. Mr. H, like most Malaysians, enjoys his nasi lemak, roti canai and bubble tea. He has had diabetes for the past 3 years. He is unhappy with his high blood sugar level. The doctor prescribed Mr. H diabetes pills and insulin injections. However, a friend told him that diabetes pills and insulin can damage the kidneys. Another friend said rice is bad for diabetes and he should stop eating rice. At times, Mr. H feels frustrated, depressed and stressed. He is worried about his heart and kidney functions if his diabetes is left unmanaged. Who should he listen to now? The doctor or his friends? Mr. H needs someone to guide him on managing his diabetes well. As a heart-focused centre, Institut Jantung Negara has been ahead of the curve in providing diabetes care services to control the risk of heart-related problems among people with diabetes. Mr. H visits the Diabetes Lifestyle Clinic at Institut Jantung Negara. He meets a diabetes educator who is dedicated to improving diabetes care through education and lifestyle interventions. The diabetes educator spends time to explain and help Mr. H understand his condition fully and clear all his doubts. There are 7 essential components in managing diabetes. From eating the right amount of food, taking diabetes medicine correctly, keeping active, monitoring blood sugar at home, feeling good and coping well with diabetes, knowing how to solve low and high blood sugar levels, to reducing the risk of diabetes complications. Now Mr. H is confident in taking care of himself. He realizes managing diabetes can be easy with the support and guidance of his diabetes educator. Mr. H goes home and starts his healthy lifestyle. He takes his medicine and insulin every day. He enjoys his food at the right amounts to keep his blood sugar within normal range.
1 month later, Mr. H follows up with his diabetes educator. He is overjoyed and happy with the improvements in his diabetes management. He thanks the IGN Diabetes Lifestyle Clinic for showing him the right steps to stay well with diabetes.